عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Surah Yasin. Firman Allah ataupun kata Allah dan menjadi tanda kebesaran Tuhan, tanda kuasa Tuhan, kuasa Allah, ialah kami bawa mereka, yakni bawa zuriat manusia, dengan makna bapa-bapa yang kedua, iaitulah mereka yang dibawa di atas bahtera Nabi Nuh AS. Dia melahirkan manusia selepas daripadanya di atas kapal yang diisi dengan penumpang-penumpang yang terdiri daripada pasangan-pasangan, bukan sahaja manusia, termasuk binatang-binatang. Dan kami jadikan seumpamanya selepas itu kenderaan-kenderaan yang lain, sama ada kenderaan di darat ataupun di laut ataupun di udara, kapal terbang, dengan berbagai-bagai kenaikan. Dan jika kami kehendaki, kami Allah kehendaki, kami tenggelamkan mereka habis, dengan tidak sempat mereka menempik meminta tolong, tidak sempat mengeluarkan suara sedikit pun. Malaikat rahmat yang datang daripada kami dan merupakan kenikmatan sementara waktu di atas dunia ini. Ayat ini daripada surah Yasin, surah yang kita amalkan biasanya pada tiap-tiap malam Jumaat, ataupun dibaca bila ada orang nak mati dalam keadaan azab ataupun dalam kesusahan. Kerana surah Yasin ini mempunyai kelebihan yang tersendiri, sehingga disebut oleh Nabi SAW, Yasin qalbul Quran. Yasin ialah jantung hati pada Al-Quran Karim. Di antaranya ayat yang kita baca itu, yang menyatakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja menjadikan alam, langit bumi segala isinya, makhluk yang kita boleh tengok dan makhluk yang kita tak boleh tengok. Dan Tuhan jadikan di antara perkara yang boleh dinikmati oleh manusia, iaitu kapal. Bermula dengan kapal yang dibina oleh Nabi Nuh AS, merupakan kapal yang pertama dalam dunia. Anna ahmalna dzurriyyatahum, sesungguhnya kami tanggungkan di atas kapal itu zuriat, dengan makna abahum, ayah-ayah mereka, iaitu ayah-ayah kepada manusia. Kerana semua yang kafir dimatikan oleh Allah Ta'ala, kecuali mereka yang hidup bersama dengan Nabi Nuh AS. Diriwayatkan oleh para ulama, manusia dilahirkan selepas itu daripada 3 orang anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafid. Sam melahirkan bangsa Yahudi, bangsa Arab,
bangsa Iran, Ham melahirkan bangsa Afrika, Yafith melahirkan bangsa Cina, Melayu dan seumpamanya. Semua yang lain mandul, tidak melahirkan anak. Di mana mereka adalah bapa yang kedua kepada manusia. Dan Allah jadikan mereka diselamatkan di atas kapal yang besar yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia yang beriman setelah yang lainnya tidak beriman. Diberitahu selama 950 tahun degil tidak mau beriman. Hanya beberapa jumlah yang sedikit saja yang beriman. Mereka yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kapal yang besar yang dimuat bersama dengannya binatang-binatang sepasang-sepasang untuk melahirkan zuriat binatang selepas daripadanya. Dan Allah tunjukkan kepada mereka bagaimana kapal yang besar itu tidak tenggelam di atas air yang lembek. Mengikut hukum adatnya, bagaimana air yang lembek boleh menanggung kapal yang begitu berat, beratus-ratus ribu tan pada hari ini. Itu ayatul lahum, menjadi ayat, menjadi tanda kekuasaan Allah yang dapat dilihat oleh mereka. Dan Tuhan kata, aku jadikan untuk kamu kenderaan-kenderaan yang lain. Kenderaan yang lain yang tak disebut oleh Allah Ta'ala, itu mengikut ilmu yang diberi kepada manusia. Mereka reka dan buat sendirilah. Sama ada binatang-binatang yang dijinakkan, unta, kuda, keldai, gajah dan sebagainya, ataupun kereta, bas, kereta api dan lain-lain yang berjalan di darat, dan termasuklah kapal terbang yang terbang di udara. Semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala memberi amaran, wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum. Dan jika kami kehendaki, kami tenggelamkan kenderaan itu sehingga mereka dihapuskan dalam keadaan mereka tidak boleh meminta tolong, mengeluar suara sedikit pun. Allah Ta'ala boleh lakukan demikian. Kapal tenggelam, bah jatuh dalam sungai, kapal terbang jatuh dalam laut, dalam keadaan penumpang-penumpang yang ada di dalamnya la sarikha lahum, tidak ada suara yang dapat dikeluarkan, tak ada siapa yang tahu, illa rahmatan minna, malaikat rahmat daripada kami. Rahmat daripada kami, Tuhan kata. Terpulang pada rahmat daripada kami, yakni kami Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Adakah mereka tidak lihat burung-burung yang terbang di atas mereka, yang berbaris-baris burung itu ramainya, wa yaqbidna, burung itu boleh memegang tidak jatuh ke tanah, ma yumsikuhunna illa ar-rahman, dan tidaklah memegang burung-burung itu malaikat Tuhan yang rahmat, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bukan saja sayang kepada manusia, termasuklah sayang kepada binatang. Binatang pun disayang oleh Allah Ta'ala. Semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut di dalam hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membahagikan rahmatnya kepada 100 bagi. Satu bahagi saja dia beri kepada makhluk-makhluknya di alam dunia ini. 99 lagi disimpan oleh Allah Ta'ala untuk diberi kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak.
Di mana satu daripada 100 inilah menjadikan binatang-binatang buas tidak makan anak. Binatang yang tak berakal ada kesian di antara satu sama lain. Dan manusia juga berkasih sayang di antara satu sama lain. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan belas Allah yang dimasukkan di dalam hati hamba-hambanya. Semua itu adalah tanda adanya Allah. Tanda rahmat Allah. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia engkar. Tidak percaya. Bukan ada yang tak percaya adanya Allah. Bukan saja tak percaya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menjadikan mereka. Sekiranya Allah tidak menjadikan mereka, mereka tak ada di atas dunia ini. Allah yang memberi nikmat kepada mereka, diri mereka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu bilang nikmat Allah yang diberi kepada kamu, kamu tidak dapat mengira banyaknya nikmat Allah itu pada diri kamu. Bukan saja dia menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Dia beri kepada kamu mata dapat melihat, mulut dapat bercakap, hidung dapat menghidu bau, boleh makan, boleh mendengar, boleh hidup. Setiap denyut jantung kita dan nadi kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Allah Taala sentiasa memberi kepada kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur sekali-kali. Ibu bapa kita tidur, mengantuk, letih. Allah Taala tidak ada letih, tidak ada tidur, tidak ada mengantuk. Masa kita jaga, masa kita tidur, semua kehidupan kita sejak daripada dalam perut ibu kita dilahirkan ke dunia, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan yang kita makan, rezeki daripada Allah. Minuman, pakaian, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Taala. Kadang-kadang lupa kepada Allah Taala. Malaikat dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan bahaya, walaupun mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadi manusia percaya kepada Tuhan. Termasuk mereka yang kafir, yang menafikan adanya Tuhan, seperti orang-orang komunis yang percaya kepada benda saja. Bila dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, di masa itu percayalah adanya Tuhan. Bila dalam keadaan kesakitan, semua obat tidak boleh menyembuhkan daripada penyakit. Bila dalam laut, dalam keadaan gelap gelita mai ribu ombak yang besar di kelilingnya, di masa itu ingatlah pada Tuhan. Apabila duduk atas kapal terbang, enjin kapal terbang mati, di masa itulah berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila dalam keadaan kemarau, tidak ada air, kering, di masa itu berdoalah kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kesusahan, minta dengan Allah Ta'ala. Termasuk yang kafir, termasuk yang tak percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala. Termasuk yang bodoh, yang tak erti apa pun, Tuhan jadikan reti pada masa itu. Disebut dalam satu hadis, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Aghbiya. Aghbiya yang makna orang-orang yang bodoh, cerita orang-orang yang bodoh. Ibnu Jauzi dia tulis kitab cerita orang-orang bodoh. Dan ada kitab dia Al-Adqiya, orang-orang yang cerdik. Ada dua kitab, satu kitab cerita orang cerdik, satu kitab cerita orang bodoh. Dalam kitab dia cerita orang bodoh, berlaku cerita yang benar di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu negeri dilanda oleh kemara sehingga kering sekali rumput setelah airnya tidak ada, menyebabkan binatang-binatang, kambing, lembu mati dalam keadaan yang kering. Lalu seorang yang bodoh, yang akalnya pendek, yang tak erti apa, melihat kambing
lembu dalam keadaan bergelempangan, termasuk keledar, unta mati belaka. Rasa reda hati dia. Walaupun orang-orang yang cerdik, orang-orang yang alim, mungkin ada maksiat banyak, maksiat ada, berdoa tak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang yang bodoh berdoa, yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, diperkenankan doanya kepada Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah menurunkan hujan yang lebat, sehingga menumbuhkan rumput-rumput yang subur. Maka ramailah binatang-binatang yang masih hidup keluar makan rumput. Di mana si bodoh ni melihat seekor keledar yang makan rumput. Oleh kerana dia tak mengaji apa, di mana geruk hati dia percaya pada Tuhan. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana mu lah yang menurunkan hujan ni. Lalu sekiranya ada keledar, mu beritahu kat mana keledar, aku nak heret keledar. Nak tu heret keledar Tuhan. Takkanlah Tuhan tu naik keledar. Lalu cakap-cakap dia disampaikan kepada seorang Nabi di zaman itu. Lalu Nabi itu nak pergi nasihat kepada orang bodoh tu, jangan cakap begitu. Lalu malaikat Jibril turun, beritahu kepada Nabi itu. Tak usah beritahulah ke dia, kerana dia orang bodoh. Fikiran dia cukup sekadar itu saja. Di mana dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala, termasuk orang yang bodoh, yang tak ada ilmu, tetapi percaya pada Tuhan. Orang ada ilmu, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, Tuhan tak perkenankan doa. Orang yang cerdik, buat maksiat, buat dosa, tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam satu kisah di zaman kerajaan Abbasiyah, apabila Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim yang terkenal, Abdullah bin Al-Mubarak, yang diberi gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, raja dalam ilmu hadis, kerana dia seorang alim yang berjihad dengan tulisan, yang berjihad dengan lidah kerana pandai bercakap, berkhutbah, berucap, yang berjihad dengan pedang, pergi ke medan perang, sehingga dia dihormati oleh seluruh penduduk di zaman itu, sehingga dia pergi ke Madinah, di mana dia disambut oleh penduduk-penduduk Madinah, termasuk Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i, di mana orang yang sambut dia lebih ramai daripada orang yang sambut Harun al-Rashid, khalifah di masa itu. Lalu isteri Harun al-Rashid berkata, siapa yang ramai sangat tu, siapa yang mari, beritahu itulah dia Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu isteri Harun al-Rashid kata, inilah sebenarnya raja, bukan suami dia raja. Itu menunjukkan Allah bin Mubarak ni seorang alim yang sangat ada hormati di zaman itu. Di mana dikisahkan, di masa dia mula-mula mari ke Mekah daripada negeri Asia Tengah. Dia bukan orang Arab, dia orang Asia Tengah. Mari di Mekah, mengaji, menuntut ilmu di Mekah. Mula-mula dia mari di Mekah. Mekah di masa itu tidak ada lampu elektrik. Zaman tu lampu elektrik tak ada, yang adanya pelita saja. Dan dia tawaf di satu malam. Kebetulan siangnya orang semayang istisqa, semayang minta hujan, kerana berlaku kemarau di Mekah, kemarau panjang. Maka Amir Mekah mengeluh orang semayang istisqa, semayang minta hujan. Semayang minta hujan, tak turun hujan. Hujan tak turun, tak turun hujan. Dan malam itu Abdullah bin Mubarak ni dia tawaf di waktu malam untuk bertahajud di Masjid Mekah. Sambil-sambil tahajud dia tawaf. Lalu dia melihat seorang hamba Allah yang tidak dikenali berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Tuhan turunkan hujan. Lepas dia doa saja, hujan turun sekali. Hujan turun. Lalu Abdullah bin Mubarak ikut dia. Nak pergi dekat, tak ada, dia lari. Dia ikut. Nak tengok siapa dia orang ni yang berdoa ni, doa diperkenankan Allah Ta'ala. Dia pun ikut masuk dalam sebuah lorong, masuk dalam sebuah rumah. Dia pun tanda rumah tu. Nak mari esok, siapa dia tu rumah ni. Lalu esok dia pergi, rumah yang ditanda tu, dia panggil, tiba-tiba keluar seorang yang gemuk. Orang semalam orang kurus. Dia tengok orang yang berdoa tu orang yang kurus. Tiba-tiba tubik orang yang benar gemuk. Dia tanya, siapa tuan rumah ni? Kata orang tu, saya lah tuan rumah ni. Lalu dia ceritalah, saya tengok semalam ada orang kurus masuk rumah ni.
Dia kata saya tokek jual hamba orang. Dia ni tokek orang kaya jual hamba abdi. Zaman itu zaman menjual hamba abdi. Lalu dia kata sila masuk. Sila masuk. Nak tengok hamba-hamba takut nak beli dia pun masuk. Masuk dia tengok ada seorang yang dia lihat lemah, kuru. Dia pun pilih hak tu beli. Dia nak beli ni. Lalu tuan kata payah hak murah sekali orang tak mau beli. Tak laku. Kerana kuru nampak tak orok. Dia pun beli hamba ni. Lalu dia bawa. Lalu hamba yang beli tu minta izin nak pergi ke masjid sekejap. Masjid Mekah. Sampai di masjid nak minta izin semayang kata dia. Nak minta izin semayang. Dia hamba orang. Dia semayang. Semayang waktu duha. Semayang. Sujud. Tiba-tiba mati tengah sujud. Mati. Tak tahu siapa dia. Ini ialah kisah yang sangat menarik. Bagaimana seorang yang dhaif, yang lemah, yang kita tak kenal siapa dia, yang Tuhan perkenankan doa. Yang penting seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah doa orang-orang yang dhaif diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tengok orang yang hebat yang itu doa diperkenankan. Yang penting ialah mereka yang bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat biasanya manusia ini mengharapkan rahmat Allah bila dalam keadaan kesusahan. Dalam keadaan kesenangan biasanya tak ingat pada Allah taala. Betul lah firman Allah taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sahaja di kalangan hamba-hamba aku orang yang bersyukur kepada Allah taala. Kebanyakan orang yang kufur nikmat, bukan kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad jadi kafir terus. Kufur nikmat tak jadi kafir. Kufur nikmat ni kufur yang leka, yang lupa, tak ingat pada Tuhan, tak ingat beribadat bila senang. Bila senang, bila tinggi pangkat, bila besar, bila masyhur, bila seumpamanya tak ingat pada Allah taala. Bila dalam keadaan sihat, lupa pada Allah taala. Bila segar, lupa pada Allah taala. Masa tak elok boleh ingat pada Allah taala. Ini perangai kebanyakan manusia. Dan sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hamba aku orang yang bersyukur pada Allah taala. Kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah taala, lawan Allah taala. Padahal seluruh kehidupan dia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh manusia ni bila susah percaya pada Allah taala. Dengan sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katalah alhamdulillah wahai Muhammad. Bila orang kata Allah tu Tuhan, kebanyakan mereka tidak mengerti. Menunjukkan bahawa kebanyakan manusia ni nak ke Tuhan, percaya pada Tuhan, sama ada orang Islam atau orang kafir. Di sinilah orang kafir juga sebut nama Allah. Orang kafir sebut nama Allah, bukan saja orang Islam sebut nama Allah. Orang kafir juga minta dengan Allah, bukan saja orang Islam. Dalam keadaan susah, walaupun dia sembah berhala, dia sembah macam-macam, akhirnya pergi pada Allah juga. Termasuk Firaun, ketika nyawa dalam keadaan yang sesak, napah, nak tubik dah, masa itu Firaun beriman kepada Allah. Ini perangai orang kafir. Di sinilah bila orang kafir sebut Allah, maka Tuhan suruh Nabi kata alhamdulillah. Alhamdulillah kerana mereka sebut Allah juga. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu apa makna Allah itu. Tanggungjawab kita bukannya larang orang kafir sebut Allah. Tak larang, jangan larang dia sebut Allah. Tanggungjawab dia menerangkan apa makna Allah. Apa makna Allah? Allah ni tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Tak ada Tuhan yang layak disembah malaikat Allah. Tak ada Tuhan yang kita kena pakai hukum hakam dia malaikat Allah. Malaikat Allah itu makna Allah. Bila orang kafir sebut Allah, dia sebut tu salah. Dia sebut tak betul. Kerana makna Allah ni ialah dia saja Tuhan. Dia saja yang kena sembah. Hukum dia saja kena pakai. Peraturan dia saja kena pakai. Kalau orang tu sebut Allah, sembah berhala, orang tu sebut Allah, hukum hudud, hukum kisah tolak. Orang tu sebut Allah,
tak percaya Tuhan beri rezeki, tak betul dengan perkataan Allah yang dia sebut. Dia sebut di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang kafir sebut Allah, termasuk orang kafir yang musyrikin yang menyembah berhala. Termasuklah orang Kristian, orang Yahudi, memanglah dia ahli kitab, sebut Allah juga. Orang kafir musyrikin yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi di Mekah, di mana pemimpin kafir musyrikin buat mesyuarat sama-sama mereka. Akhirnya bersetuju buat satu perjanjian yang ditulis. Perjanjiannya tak dibenarkan bekerjasama, tak dibenarkan jual beli, tak dibenarkan nikah kahwin dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, dengan anak beranak Nabi termasuk yang kafir yang memberi perlindungan pada Nabi di pulau. Sehingga Nabi, sahabat-sahabat dia dan keluarga dia dalam keadaan kelaparan, terpaksa makan daun kayu, terpaksa sendal batu di perut dalam keadaan lapar. Bila orang kafir buat perjanjian, apa yang menarik, surat perjanjian ni diletak dalam Kaabah, letak dalam Baitullah, menunjukkan walaupun dia kafir lawan Nabi, percaya kepada Allah, percaya pada Baitullah. Akhirnya salah seorang pemimpin musyrikin kesiang tengok Nabi dan orang-orang Islam bersama dengan dia dalam kebuluran, bukan orang lain, anak beranak dia juga. Tengok anak beranak Nabi dalam keadaan yang lapar. Lalu dia buat keputusan dengan beberapa orang kawan-kawan dia, masuk dalam Kaabah, buka pintu, masuk dalam Kaabah, nak siap surat perjanjian itu. Bila mereka masuk dalam Kaabah, mereka nak ambil surat, mereka dapati surat itu telah dimakan oleh anak-anak. Yang makan dia anak-anak habis, kecuali perkataan Bismikallahumma. Ada perkataan Bismikallahumma, menunjukkan bahawa orang kafir yang lawan Nabi bertulis Bismikallahumma, dengan nama Allah, wahai Tuhanku. Makna dia pun percaya pada Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka bagaimana Bismikallahumma, perkataan Allah, tak dimakan oleh anak-anak. Begitulah juga dalam satu peristiwa yang lain, apabila orang-orang kafir musyrikin menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk Mekah. Oleh kerana Nabi terlalu rindu ke Mekah, lalu Nabi bermimpi, Allah Ta'ala bermimpi kepada Nabi, Nabi masuk ke Mekah. Mimpi Nabi adalah seorang yang benar. Mimpi Nabi adalah betul, bukan mimpi yang salah. Akhirnya Nabi ajak sahabat-sahabat dia buat persediaan, mari kita pergi ke Mekah, kerana ada tanda Tuhan izin dia masuk ke Mekah. Lalu Nabi suruh sahabat-sahabat dia pakai ihram untuk buat umrah. Mengikut peraturan dan adat yang diamalkan di zaman itu, hendaklah diamankan sesiapa yang masuk Mekah. Orang masuk Mekah tak boleh diganggu, tak boleh dihalang. Siapa sahaja. Kerana Mekah adalah al-baladul amin, wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Dengan makna negeri yang tak boleh diganggu siapa dia masuk. Semua dalam keadaan aman. Tiba-tiba bila Nabi sapa dekat kawasan Hudaybiyah, Nabi sudah ditahan, tak dibenar masuk. Mereka tahan lekat dengan senjata. Sedangkan Nabi tak bawa panah, tak bawa lembing, bawa pisau, bawa pedang pendek saja. Bukan untuk berperang. Bukan untuk berperang, pergi nak buat umrah. Lalu Nabi hantar menantu dia Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an berunding minta izin nak masuk Mekah. Mereka mari ni bukan nak berperang, mari nak buat umrah. Tiba-tiba Sayyidina Uthman sudah ditahan. Ditahannya Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman tak balik-balik, lalu Nabi membuat keputusan nak serang Mekah. Dan Nabi minta sahabat-sahabat dia berbai'ah. Berbai'ah dengan makna berjanji setia. Di mana tiap-tiap orang pegang tangan Nabi berjanji nak mati dengan Nabi, tak akan nunduk. Masuk Mekah dan sama ada menang ataupun mati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka yang pegang tangan Nabi di Hudaybiyah pada masa berjanji setia ni, Tuhan letak tangan di atas tangan-tangan mereka. Di mana janji mereka diterima oleh Allah,
Dan Allah Ta'ala sebut, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jumlahnya lebih kurang 1,000 orang. 1,000 orang ni dijamin syurga, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mereka mengadakan bai'ah, berjanji setia, sanggup mati dengan Nabi SAW. Bila mereka dapat berita Nabi sanggup mati dengan sahabat-sahabat dia, lalu mari perasaan takut. Lalu mereka hatta wakil berunding, ajak berdamai. Maka dihantar rombongan 2-3 orang yang diketuai oleh Suhail bin Amr, berunding dengan Nabi. Akhirnya bersetuju buat satu perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian itu bersetuju bahawa Nabi tak dibenarkan masuk Mekah tahun ni, masuk tahun depan. Nak suruh menang dia juga. Nabi kata tak apa, Nabi terima. Nabi terima. Mana-mana orang Islam daripada Madinah yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Mana-mana orang Islam daripada Mekah yang lari ke Madinah dia hantar balik. Nabi kata aku terima, tak apa. Kalau tengok perjanjian tu berat sebelah, Nabi terima. Mana-mana orang Islam yang lari ke Mekah, yang lari ni murtad, keluar daripada agama Islam, tak dihantar balik. Mana-mana orang Mekah yang Islam pergi Madinah kena hantar balik. Perjanjian ni berat sebelah. Tak dibenarkan berperang dalam masa beberapa tahun. Nabi dibenarkan masuk Mekah tahun depan. Tahun ni tak dibenar masuk. Dalam keadaan Nabi sudah pakai ihram dengan sahabat-sahabat dia. Kemudian nak ditulis surat perjanjian. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali tulis. Nabi kata, wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, kami tak setuju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim ni. Kami tak pernah dengar. Dah tulis apa? Tulis Bismikallahumma. Tulis Allah saja. Bismikallahumma. Nabi kata, Ali tulis Bismikallahumma. Sayyidina Ali pun tulis Bismikallahumma. Lalu Nabi kata, tulis inilah perjanjian yang dimeteraikan di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Jangan dia pun tulis Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, aku tak setuju mu tulis Muhammad Rasulullah. Tulis nama ayahmu Muhammad bin Abdullah. Kalau tulis Rasulullah, aku dah masuk Islam. Aku tak masuk Islam, aku tak setuju. Lalu Nabi kata tulis hak dia nak. Lalu Nabi tanya, Nabi suruh Sayyidina Ali buang hak Rasulullah tu. Sayyidina Ali tak ambil padam. Lalu Nabi kat mana? Rasulullah. Kerana Nabi tak tahu baca. Ditunjuk kata Rasulullah. Lalu Nabi buang dengan tangan dia sendiri. Sayyidina Ali pun tulis Muhammad bin Abdullah. Dan diterima perjanjian itu. Apa yang menarik, perjanjian itu dimulakan dengan Bismikallahumma. Guna Allah juga. Orang kafir menggunakan perkataan Allah. Bismikallahumma. Tak apa. Biar dia guna perkataan Allah. Guna. Guna. Dan memang Nabi terima perjanjian. Dan akhirnya Tuhan turunkan ayat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Dan jika sekiranya kamu sudah dikepung, kamu dihalang dari masuk Mekah, kamu hendaklah membayar dam. Sembelih binatang, gunting rambut ataupun cukur, barulah boleh buang pakaian ihram. Itu cara orang yang ihram yang ditahan, tak dibenarkan masuk Mekah. Bukan pakai buang begitu saja. Tuhan turun ayat Quran. Lalu Nabi buat apa yang Tuhan perintah. Sahabat-sahabat pun ikut. Apa yang penting, orang kafir menerima perkataan Allah. Perkataan Allah diterima oleh orang kafir. Biar terima perkataan itu. Tetapi dia terima salah makna. Kena terang dia salah makna. Makna dia begini-begini. Kena keroyak ke dia. Jangan senyap saja. Senyap saja tak boleh. Kena beritahu. Begitulah apabila Nabi SAW tulis surat. Tulis surat kepada Raja Rom. Tulis surat pada Raja Habasyah. Raja Mesir. Raja Ghassan. Ini adalah raja-raja yang menganut agama Kristian. Surat itu ditulis min Muhammad Rasulullah ila Malikir Rum, Hirakhl Azimir Rum. Assalamu ala man ittaba'al huda. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Rom, katakanlah firman Allah Ta'ala dalam Quran, katakanlah wahai golongan ahli kitab, marilah kepada kalimah yang satu antara kami dan kamu, iaitulah Allah. Kami orang Islam sebut Allah, kamu orang Kristian sebut Allah, kamu orang Yahudi sebut Allah juga. Tapi apa makna Allah? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah. Itu makna Allah. Kalau buat ibadat kepada yang lain, sembah Nabi Isa, sembah Siti Maryam, sembah Salih, itu bercanggah dengan makna Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak boleh melantik pemimpin-pemimpin kita jadi Tuhan. Apa makna melantik pemimpin-pemimpin jadi Tuhan? Dengan makna membenarkan pemimpin-pemimpin itu membuat hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ini halal, ini haram. Dia pindah, hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Adapun yang ada lesen halal, tak ada lesen bawa haram. Ini meminda hukum Allah Ta'ala. Itu makna mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana hak mengadakan hukum syariat adalah hak Allah. Kita tidak boleh membuat hukum syariat malaikat dalam perkara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya undang-undang jalan raya. Letak lampu hijau, letak lampu merah, lampu kuning. Itu tak apa. Letak lain jalan raya. Tak ada dalam Quran. Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin. Buat peraturan. Katalah buat undang-undang. Orang ke laut. Sekian-sekiannya tak boleh. Gunakan pukat tunda, bunuh benar-benar. Itu lain. Itu yang tak ada dalam Quran. Umpamanya buat apa peraturan yang dibuat, yang dibuat, peraturan yang dibuat untuk menjaga, umpamanya supaya jangan orang monopoli perniagaan barang-barang yang tertentu yang digunakan oleh orang. Jangan orang letak harga mahal sehingga orang tak mampu nak beli. Tetapkan harga dia. Itu boleh. Diizinkan oleh syarak. Tak apa. Tak jadi salah. Dibenarkan oleh para ulama. Kerana nak jaga orang ramai. Tapi di sana ada hukum yang Allah Ta'ala tetap. Agak haram. Judi haram. Dia jadikan halal. Itu tak boleh. Contohnya, pencuri dipotong tangan. Dia pakai dia orang curi. Ada hukum hirabah. Disebut dalam Quran. Dia buat satu hukum yang lain. Itu bercanggah. Itu bercanggah dengan perkataan Allah. Macam mana sebut Allah. Tetapi buat peraturan lain daripada yang ditetapkan Allah Ta'ala. Inilah perkara yang kita kena sedar. Padahal seluruh manusia bila susah sebut Allah belaka. Bila naik kapal terbang nak jatuh sebut Allah. Bila pergi laut kapal nak tenggelam sebut Allah. Begitulah dalam keadaan kemarau sebut Allah. Dalam masa yang sama tak pakai hukum Allah Ta'ala. Ini ialah perangai-perangai manusia. Jadi inilah Tuhan sebut dalam surah Yasin, bahawa mu manusia ni, aku beri kepadamu kebolehan. Boleh naik kapal terbang, naik kereta, naik motosikal. Kalau aku nak, Tuhan kata aku boleh hapusmu. Dalam sekelip mata, tak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Illa rahmatan minna, malaikat rahmat daripada aku. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan untuk sementara waktu bagi kamu. Itu adalah satu amaran yang sangat keras. Yang kita kena sedar, jangan kita buat main-main dalam masalah ini. Dan sebab itu kita terima hakikat kita ni kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.